Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa kulli muhdatsatin bid'ah wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dan dikurniakan akal fikiran kita yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Dan setiap hari yang kita lalui mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita dalam kitab berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Kita dah masuk beriman kepada malaikat. Kitab saya muka surat 115, bawah sekali. Perganyaan akhir bawah sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu daripada nur, yakni cahaya, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah dan menciptakan jin daripada nyala api. Kalau kita fikir dengan logik kita, macam mana Allah Ta'ala nak buat malaikat itu dengan cahaya? Sedangkan kita dapat nampak tapi kita tak boleh pegang, nak ambil cahaya daripada kita ambil masukkan dalam gelas, tak boleh. Kita fikir dengan logik kita. Demikian juga Allah Ta'ala jadikan Adam yang keturunan manusia daripadanya, dijadikan daripada tanah. Jadi adakah sama Adam dengan tanah? Tak sama. Itu mana maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala jadikan jin daripada nyala api, bukan cahaya api itu sendiri. Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala maha kuasa. Kita tak boleh buat apa. Kita nak ambil api, nak buat apa, tak boleh. Kita nak ambil cahaya, nak buat apa-apa, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala maha kuasa. Dia dapat buat apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maksudnya
khuliqatil malaikatu minar ruh minan nur min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada nur yang cahaya, dan jin diciptakan dari nyala api, nyalaan api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kamu daripada tanah. Namun kalau kita tengok pada permulaan surah Baqarah, ada kelebihan Adam yang tidak ada pada malaikat. Kelebihan Adam apa? Apabila disebut nama-nama, beberapa nama dia boleh ingat. Itu di antara kelebihan Nabi Adam AS. Malaikat suatu alam yang halus dan termasuk dalam alam ghaib yang tidak didapati oleh panca indera insaniyah. Tak dapat kita nak ambil, nak letak bawah mikroskop, tak boleh. Itu malaikat. Kita nak rasa dengan jari jemari kita, tak boleh. Itu malaikat. Dan malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaninya. Jasmaninya makna kita ni ada jasad kita. Jasmani makna jasad. Malaikat iaitu tidak dapat dilihat dan diraba, maknanya disentuh, didengar, dicium dan dirasakan. Tak boleh. Malaikat kita nak guna panca indera kita ni, penglihatan kita, pendengaran kita, deria sentuh, deria rasa kita, semua tak dapat untuk nak mengetahui wujudnya malaikat. Malaikat hidup dalam suatu alam yang berbeza dengan kehidupan alam yang dirasai oleh manusia. Tak sama. Tapi dia boleh masuk ke alam kita. Sama juga jin boleh masuk ke alam kita, tapi kita tak boleh masuk ke alam dia. Cuma tak tahulah, ada orang kata dia masuk alam bunyan, kata sama ada betul atau tidak, kita tak pasti. Tapi Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang berbeza. Dengan sebab itulah malaikat tidak pernah dilihat oleh manusia. Manusia tidak pernah lihat. Perihal keadaan dan hakikat yang sebenarnya malaikat itu tidak siapa pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tapi Nabi boleh lihat. Dan Nabi sebut dia pernah lihat malaikat Jibril AS dengan rupanya yang asal. Malaikat boleh berubah dengan rupa manusia. Dan Nabi SAW boleh lihat malaikat Jibril AS dengan rupanya yang asal. Lebih 70,000 sayap malaikat Jibril AS besar. Tapi walaupun besar, satu tahap malaikat Jibril tak boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat ni sifat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat tidak pernah menderhakai Allah, dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tak boleh, kerana Allah Ta'ala kamu tak boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi Nabi SAW boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat itu bersih dari syahwah hayawaniyah. Bersih syahwah hayawaniyah maknanya nafsu, kita kata nafsu kebidatangan. Tapi manusia ni jangan, kalau dia datang gila dia, yang kita tahu dibangi kan, datang gila, anaknya disembelih kan?
datang gila tu. Tapi beratlah. Ikut rakan awal, dia tidak mengalami masalah mental. Cuma dia mempelajari satu ilmu, kononnya ilmu perubatan Islam kan. Kata tapi berat. Tapi itulah, nak belajar boleh belajar dengan mursyid. Nak belajar apa, biar guru yang mursyid. Jangan kita ambil mana-mana buku, kita belajar sendiri tak boleh. Apabila siapa yang tidak ada buku, maka setanlah buku. Kita tak ada buku, setanlah buku. Mana bila kita sendiri, kita boleh letak, sedangkan kepahaman kita salah. Dan jauh dari keinginan hawa nafsu dan perbuatan dosa dan kesalahan. Itu malaikat. Kerana malaikat ni Allah Ta'ala tidak pasang padanya nafsu syahwat, tidak ada. Cuma dipasang padanya akal, fikiran. Malaikat-malaikat itu tidak seperti hidupnya manusia, tak sama hidup malaikat. Malaikat-malaikat itu mempunyai suatu alam yang tersendiri. Mereka bebas mengikut hal ehwal mereka sendiri dan tidak melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Misalnya, contoh dia sebut hubungannya dengan kenderaan material keduniaan ini, malaikat tidak ada. Kenapa tak ada? Dia boleh bergerak sepantas cahaya. Itu malaikat. Malaikat boleh bergerak sepantas cahaya. Dan dia tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tak samalah apa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berkahwin. Dan kalau kita baca cerita di antara kafir, dia mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Kenapa malaikat? Kat apa-apa marbutah tu maknanya, contohnya Faizah, nama orang kan, namanya perempuan. Talib, pelajar lelaki. Talibah, pelajar perempuan. Bila sebut malaikat, dia kata perempuan. Malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak berjantina malaikat. Macam kita tak boleh, kita kena ada kenderaan. Kita tak boleh terbang sendiri, tak boleh. Itulah manusia berbeza. Malaikat tidak perlu. Dia sendiri pun boleh bergerak sepantas cahaya. Malaikat itu juga boleh menjelma, menyerupai bentuk manusia atau lain-lain bentuk yang boleh dilihat. Apabila dia menjelma dalam bentuk manusia, kita boleh lihat dengan izin Allah. Boleh lihat. Dan ada orang cerita, dia ni memang suka membantu orang susah. Satu hari dia jumpa dengan seorang tua yang susah. Tapi bila dia pergi dekat, terlupa ada dompetnya jatuh. Dia kata dalam ke satu, dia berpaling, dia tengok tak ada sudah. Lalu ada orang kata, ini Allah Alam, dia tidak sebut dalam hadis kan, tapi orang tua-tua yang sebut. Tapi orang kata kebetulan dia tanah tu dia beli, dia nak buat rumah. Kerana niat dia suka membantu orang. Allah kata, orang tua-tua kata, kamu buat rumah kamu, tempat kamu jumpa orang tua tadi kata. Dan kemungkinan besar itu adalah malaikat. Malaikat kemungkinan besar, tapi tidak ada nas yang menunjukkan semegan, tidak ada. Tapi malaikat itu boleh berlaku, boleh menjelma dengan wajah manusia. Boleh. Dan kita satu perkara, contoh kalau kita orang minta, jangan kita herdik dia. Orang fakir miskin datang minta, kita jangan halau dia, jangan herdik dia.
Kenapa? Dalam surah Duha disebut, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan kamu pedik dia, jangan kamu halau. Tapi saya satu perkara, kalau saya sedang makan, saya tak bagi. Itu saya lah. Satu lagi boleh mengganggu selera kita. Dan kamu tunggu sekejap, saya sudah makan. Kalau kamu nak makan, tak apa. Minta. Dia nak duit juga. Ini orang tua-tua kata. Orang tua-tua tak ada, kalau tak nak percaya pun tak apa, tak masalah. Ini ke orang tua-tua. Kita pernah sembang dengan orang tua-tua. Dia kata, jangan, maknanya benda yang nak masuk ke mulut kita. Dia kata, bila kita sedang makan, dia kata, macam kita nak beri macam seolah-olah ini bukan dalam hadis, tak percaya tak apa. Orang kata, nak masuk ke mulut kita, kita bagi pada orang. Dia kata, seolah kita beri rezeki yang nak datang pada kita, kita beri pada orang. Ini orang tu. Tapi bila kita makan selesai, dia tu kita bagilah. Atau kalau nak makan, kita berilah. Jangan kita halau, jangan kita hedik dia. Banyak kan, kita tengok kita sedang makan, macam-macam. Tapi bila minta, saya sedang makan tu, kalau kamu insyaAllah, kalau dia tu kita bagi, dia tak ada. Betul kan? Tapi mau kita nak makan pun kurang sudah. Perkara ini jelas perihal kedatangan malaikat Jibril ke tempat Siti Maryam binti Imran yang menjemakan dirinya dalam bentuk dan rupa manusia. Kita baca ayat ini. Sebagaimana yang termaktub yang disebut dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitab Maryam idzan tabazat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaihim ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Sadaqallahul azim. Surah Maryam ayat 16 hingga ayat ke-17. Wazkur fil kitab, maksudnya dan bacakanlah wahai Muhammad fil kitab, di dalam Al-Quran ini, Maryam, perihal Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Izan tabazat min ahliha, tak kala ia memencilkan dirinya dari keluarganya, maka syarqiyah, di suatu tempat, di sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis untuk beribadah. Fattakhaz min dunihim hijaban, kemudian Maryam membuat bandingan untuk melindungi dirinya, membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Hijab maknanya tutup. Dari mereka, dari orang, supaya ia tidak dilihat orang yang dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas di sebalik dinding. Ada tirai, ada dinding, Maryam buat. Maka kami hantar, fa'arsalna ilaiha ruhana, maka kami hantar kepadanya ruh. Ruhnya ini malaikat Jibril alaihissalam, ganti nama baginya ruh. Malaikat Jibril dari kami, fatamassala laha basaran sawiyya, lalu ia menyamar dirinya kepadanya sebagai seorang laki-laki yang sempurna bentuk kejadian. Ini. Dan kalau kita nak bahas tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Ruhul Kudus, maknanya Quran lebih tepat cerita berbanding dengan kitab mereka.
kitab mereka seolah-olah selepas ketiadaan Nabi Isa dibuat. Jadi ini cerita berkenaan dengan Maryam. Kalau kita cerita di mana Maryam sendiri, bapaknya Imran, sudahlah tua, sudah lama berkahwin. Kita kira dari segi adat memang tak dapat anak, sudahlah. Tetapi suatu hari isteri Imran dia merasakan seolah dalam tubuh dia ada sesuatu bergerak. Lalu dia bernazar, jika sekiranya lahir zuriatku ini, aku akan letakkan dia di Masjidil Aqsa untuk sebagai siap untuk berkhidmat ke Masjidil Aqsa. Namun bila lahirnya seorang perempuan, tidak sama macam seorang laki-laki datang dan sebagainya. Tapi dia dah bernazar, mana dia kena laksanakan nazar dia. Walaupun dia tunggu begitu lama untuk mendapat cahaya mata, tapi dia bernazar. Lalu mana orang pun tengok budak ni baik, lalu dia buatlah macam mana. Setiap orang campurkan kalam dia, kalam yang ada tulis, ke sungai. Ada sebut sungai Nil, ada kata sungai Najlah. Disebut dicampurkan. Tapi Mufassir mengatakan lebih ke sungai Nil. Campurkan apa nama alat tulis. Alat tulis bukan macam pensil sekarang. Alat tulis itu daripada batu. Alat tulis waktu itu semua Mufassir menyebut. Tetapi semua yang letak alat tulisnya tenggelam. Tibalah saat Nabi Zakaria AS timbul alat tulis. Tidak hanya, lalu dia ia berhak memelihara Maryam. Dan Maryam ini disebut dalam Quran berapa keajaiban. Lalu Nabi Zakaria sama juga tidak ada cahaya mata. Diadakan benteng, diadakan tirai, diadakan tempat dia, mihrab, disebut sebagai mihrab, tempat Maryam dipelihara dan tempat Maryam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang berlaku apabila Nabi Zakaria membawa hidangan, buah-buahan dan sebagainya ke tempat Maryam, sedangkan Maryam ketika itu masih kecil, ada sudah buah-buahan. Yang peliknya, buah-buahan musim sejuk ada pada musim panas. Buah-buahan musim panas ada pada musim sejuk. Sehingga kan Zakaria bertanya, anna laki haza, pada mana datangnya buah-buahan tersebut? Lalu Maryam ketika kecil menjawab, qalat huwa min indillah, semua itu daripada Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa diduga, bighairi hisab, tidak terhitung banyak dia nak bagi. Bukan kita berusaha je cari rezeki, Allah Ta'ala yang beri. Dan ini yang berlaku kepada Maryam AS, dan juga diutuskan malaikat Jibril AS dalam rupa manusia. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan juga dalam firman-Nya, sekumpulan malaikat telah datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim AS menjelma menyerupai manusia. Malaikat berupa manusia. Dan kalau kita ikut dalam surah Anbiya disebut malaikat yang sama, begitu pun Nabi Ibrahim AS, dan malaikat yang sama juga pergi bertemu dengan Nabi Lut AS. Dia bertemu dengan Nabi Ibrahim, memberi berita gembira bahawa akan dikurniakan zuriat, Ishak. Dan Nabi Ibrahim AS angkat hidangan kepadanya yang sedang panggang anak sapi, tapi dia tak sentuh pun, kerana dia malaikat, dia tak makan macam manusia.
Dia tak makan, dia berzikir tasbih kepada Allah sahaja. Kedatangan malaikat-malaikat itu membawa berita gembira untuk disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS bahawa isterinya Sarah sudah tua, akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dah tua, akan mengandung. Kita pun kalau ada orang bagi tahu dah tua, dah kahwin, dah masuk 40 tahun, 80 tahun, 50 tahun, kita kata pergi, kalau nanti kau pergi Mekah, doalah untuk aku. Kau ni dah tua bang. Nanya orang tua dia kata, tapi tak. Ini berita yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Allah Ibrahim AS menyangka bahawa rombongan yang datang kepadanya itu adalah tetamu daripada manusia biasa, bukan jumpa manusia. Lalu dihidangkan makanan, seekor anak lembu yang sudah dipanggang. Ini orang Arab, anak lembu, anak kerbau dia suka, mahal harganya. Kalau film Mesir dulu dia panggil bakliu. Bakliu ni anak kerbau, yang anak kerbau dara lah, bukan anak kerbau yang muda. Daging dia suka makan. Peristiwa ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama. Qala salam. Fama labisa an ja'a bi ijlin hanis. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhim nakirahum wa awjasa minhum قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. Surah Hud ayat 69 hingga 73. Dan surah Hud kita membaca, bila baca Yasin, bila tahlilan, warahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Maksudnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, dan sesungguhnya telah datang malaikat-malaikat utusan-utusan kami ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang buat apa? Bil bushra, membawa berita yang menggembirakan. Apa dia berita yang menggembirakan itu? Bahawa ia akan memperolehi seorang anak laki-laki. Kalau kita ikut cerita asalnya, dia dah kahwin sudah lama, Nabi Ibrahim AS dengan Sarah, lama sudah. Tetapi pembantu Sarah yang bernama Siti Hajar ni pembantu dia. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar duluan mengandung, dan kali itu kita dihantar di Wadin Ghairi Dhi Zar'in inda baitikal muharram, di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tinggal ini. Tetapi Siti Hajar ini kenapa ketanda nak tinggalkan Adila? Tapi ini perintah Allah. Dia kata bila perintah Allah, mana tidak ada hak Adila nak membantah. Kalau isi kita macam mana tak? Kamu ni macam-macam dibutuhkan. Tapi ini contoh sekarang. Qalu salama, lalu mereka memberi salam dengan kata salam sejahtera ke atas kamu, salam. Nabi Ibrahim menjawab,
Qala salam. Nabi Ibrahim juga menjawab salam dengan berkata, salam sejahtera ke atas kamu. Fama labisa an ja'a bi ajlin hanis. Tak kala ketika itu Nabi Ibrahim sedang memanggang anak sapi tadi, membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang, anak sapi yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim, apabila Nabi Ibrahim tengok tangannya tak sentuh pun, fa aujasa minhum khifah, lalu rasa peliklah. Maka merasa pelik akan hal mereka, serta merasa takut dari keadaan mereka. Pelik bila hidang mau tak makan, kita pun pelik kan. Antara mata hidang dia tengok saja, habis panggil. Qalu la takhaf, lalu malaikat tadi berkata, janganlah engkau takut. Inna arsilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami juga ini diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun, wa imra'atuhu maknanya Siti Sarah. Melihat kecemasannya, berkata, janganlah engkau takut manusia. Okay. Dan isterinya Siti Sarah pada masa itu sudah tua. Pada ketika itu berdiri mendengar, dia dapat cahaya mata berita yang disampaikan kepada malaikat tadi kepada Nabi Ibrahim. Lalu ia fadhahikat, lalu Siti Sarah tertawa kerana hilang perasaan takut. Dan kata tidak logik, dia dah tua akan dapat cahaya mata. Fabasyarnahu bi Ishaq, lalu kami, yakni Allah, memberikan berita menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak laki-laki, Ishaq. Dah tu, lepas tu lepas Ishaq, min wara Ishaq Yaqub, selepas Ishaq lahir pula Yaqub. Qalat ya wailata, isterinya berkata, sesungguhnya ajaiblah keadaan, peliklah. Qalu ya wailata, ajaiblah, pelik benda ni nak berlaku, aku dah tua. A'alidu wa ana ajuz, adakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku dah tua? Wa hadza ba'li, kau tengok ni, suami pun ba'li syaikh, suami pun juga sudah tua. Lalu malaikat mengatakan, inna hadza la syai'un ajib. Dia katanya sesungguhnya, katanya Sarah, perkara ini sesuatu yang menghairankan. Malaikat berkata, qalu ata'jabina min amrillah, mereka, adakah patutkah engkau merasa heran tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Malaikat tanya balik. Rahmatullahi wa barakatuh, memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah ruah kepada kamu. Alaikum, kepada kamu ahlul bait, wahai ahli rumah. Mana ahli bait maknanya Kaabah lah, yang untuk memakmurkan Kaabah, untuk membina Kaabah. Perintah ini kepada Nabi Ibrahim AS. Innahu hamidun majid, sesungguhnya Allah amat terpuji, lagi amat melimpah kebaikannya dan kemurahan. Itu kata. Dan terketahui macam silahnya Nabi Muhammad SAW lahir daripada Nabi Ibrahim AS, daripada Sarah, daripada keturunan Nabi Ismail AS. Kalau ikut cerita, maknanya Yahudi, Bani Israel ni tertunggu-tunggu kedatangan Nabi.
Tapi disebabkan kerana Nabi Muhammad Rasul penyudah akhir zaman ini lahir dari bangsa Arab, sedangkan bangsa Arab ketika itu terkenal dalam bangsa yang jahiliyah. Lalu dia tolak ini. Tetapi kalau lahirnya daripada Bani Israel, mereka akan mengagung-agungkan. Ini perkara. Kerana lahir daripada bukan bangsa, ada dia tolak, malah dia sanggup menjadi kafir. Dan ini yang berlaku. Peristiwa sekumpulan malaikat yang menjelma menyerupai bentuk manusia ketika mereka datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim AS menyampaikan berita gembira ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah yang kita baca tadi, adalah menjadi dalil. Tak dikata dia jadi dalil apa? Bahawa malaikat-malaikat itu boleh menjelma menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki oleh Allah adalah bentuk manusia. Mereka kita tak boleh menipu lah kalau orang kata dia boleh menjelma berbagai rupa, kan? Cuma ada satu ketika yang orang tua-tua cerita, mereka yang mengamalkan ajaran salah. Dia mengamalkan ajaran salah yang dikatakan dia kahwin dengan perempuan yang sulung, yang dari ibu bapa yang sulung ni, tapi dibelah perut, diambil anak, dipanggil anak teruk, orang kata. Dan orang kampung dah tahu dia sedang panggang anak dia tadi. Lalu orang kampung semua mengebung rumah tersebut. Tapi bila dia pegang, dia bukan bergantung dengan Allah Ta'ala bagi. Dia bergantung pada jin, syaitan, hawa nafsu dia. Dan bila orang masuk, tak ada, dia hilang. Itu dia kaitan dengan jin. Kerana dia telah syirik kepada Allah. Dia telah syirik kepada Allah, bergantung dengan Allah Ta'ala beri. Selagi belum tiba ajal dia. Tapi bila Allah Ta'ala tanya, tak ada. Ini manusia yang bersekongkol dengan jin, yang sanggup kufur kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Peristiwa seperti ini berlaku juga ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama sahabatnya, bertanya baginda hubungan dengan iman, Islam, iman dan ihsan. Ini hadis yang kedua kalau tuan-tuan merujuk dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan disebut juga tanda-tanda hari kiamat, Asyrah As-Sa'ah, juga dalam hadis yang panjang itu. Seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih, jubah putih, subat putih, janggut putih. Orang tak tahu, semua orang tak kenal dia. Tapi bila ditanya, nama itulah Nabi tanya mereka, sahabat, saya kamu kenal tak lelaki tadi? Malaikat, kalau sahabatnya Allah wa Rasulullah alam, dia kata itulah malaikat Jibril yang datang bertanya, tetapi dia datang mengajar kamu tentang agama, tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Kita bicarakan insyaAllah. Kalau ada persoalan bila ditemukan, saya jawab saudara. Tak ada, baiklah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita dikekalkan iman. Mudah-mudahan hari-hari yang mendatang lebih baik. Mana kita memang kita tak mampu dengan hidup yang sesingkat ini nak pukul beberapa banyak pahala, beberapa banyak kekalan. Namun kita Allah Ta'ala maha digandakan kebaikan. Murahnya Allah Ta'ala. Rugilah kalau kita tidak. Nak kita datang ke masjid, kita nak
Puan Amuk nak dengar kuliah pada malam ini dan malam sebelumnya itu maknanya digandakan kebaikan, dihapuskan dosa. Baik, sama-sama kita berdoa agar kita dikekalkan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftahna futuhal 'arifin ya Allah, bukakanlah kami pintu rahmat, pintu pengetahuan. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin wal fawz bil jannah wal najata minan nar. Ya Allah, berilah kehidupanku ini mencari keredaan ya Allah. Ya Allah, hindarlah kami semua ini dari azab api neraka-Mu. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu kami kembali. Allahumma al-haq haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan itu sebagai kebaikan supaya kami dapat mengikutinya. Dan ya Allah, tunjuklah kami kejahatan itu sebagai kebatilan itu sebagai kebatilan supaya kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih di atas yang mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang dan itu datang daripada diri saya ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalam.